بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. Sahabat. Ayat ni musaddiqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wal uhillah wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa athi'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Dan bersama berbagai tanda dan mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa AS. Dan aku juga diutuskan kepadamu musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, itu membenarkan Taurat dan juga membenarkan akan Taurat yang datang sebelumku, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa salawatullah alaihi. Bahkan aku juga membenarkan semua kitab suci yang diturunkan kepada para nabi terdahulu salawatullah alaihim ajmain. Berikut semua agama dan syariat mereka itu. Agama mereka apa? Islam sama intan. Ya, sebab tamu dasar mereka. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Marilah kamu pada satu kalimah yang selaras. Apa kalimah dia? Alla na'budu illallah. Mau kami tidak menyembah melainkan Allah Ta'ala. Semua agama ialah Islam. Mana ni? Dan syariat mereka itu, sebab di antara tanda-tanda kebenaran kenabian seseorang adalah sikap membenarkan semua nabi yang datang sebelumnya. Sebab kalau ditolak nabi-nabi ini, bermakna ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nabi itu adalah pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang nabi saja, ada yang nabi lagi rasul, semua itulah pilihan Allah Taala. Dia menolak satu nabi, maknanya dia menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma maknanya syariat itu tajuk lain, ya. Syariat maknanya ada yang dimansuhkan, diganti dengan yang lain. Bahkan dalam Quran sendiri pun begitu. Ada ayat nasih, ada mansuh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Mana ayat-ayat yang kami nasahkan, kami akan datangkan mana yang lebih daripadanya atau yang seumpama. Itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Dan aku juga datang kepadamu, ya, untuk menghalalkan bagimu dalam agama dan ajaran yang diturunkan daripada Allah Ta'ala kepadamu sebagian daripada telah diharamkan untuk kamu dalam agama-agama terdahulu, kerana di antara sunnatullah ada terjadinya nasakh, ya, sebagaimana sebagian agama terhadap agama yang lain. Agama itu mana syariat dia.
Kerana agama dengan makna dipertuhankan lain, dia tak boleh, agama itu tak diterima. Inna dina indallah al-Islam. Sungguh agama yang Tuhan terima ialah Islam saja, lain Tuhan tak terima kan. Ya, jangan agama pula kata ada Buddha, ada Hindu, tu tak masuk, tu agama syirik pun tak diterima. Maksud sini ialah syariat-syariat yang dahulu. Ya, kalau syariat dahulu ada yang berat macam-macam. Kalau najis dia tak pakai basuh-basuh, dia pakai gunting kerat kan. Kalau tobat kena bunuh diri. Itu di antara syariat dulu. Faqtulu anfusakum, hendaklah kamu bunuh diri kamu, baru Tuhan terima tobat. Dia sesuai dengan tuan takhfif, Tuhan ringankan umat sekalian, umat di belakang. Ya, peri-peri tak ada bayar apa, tak kena bunuh pun kena leka tak tobat. Kalau suruh bunuh tak tahu berapa orang tobat. Jadi maknanya ada yang telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak perkara-perkara yang dinasahkan, maka didatangkan akan hukum yang lain. Itu maksud agama di sini, bukan agama macam maknanya ikut kepala dia nak sembah apa-apa patung berhala. Ya, itu semua tak ada iktiraf. Itu bukan agama yang sebenar. Inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam saja. Cuma syariat tu ada berbeza mengikut keadaan masa, ya, dan sebagainya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menetapkan, dia yang mansuhkan, dia yang turunkan ayat nasihah yang menasahkan. Sebagian yang telah diharamkan untuk kamu dalam agama, mana syariat yang dahulu. Kerana di antara sunnatullah ialah terjadinya nasakh, mana ada ayat yang memansuhkan. Ini ayat sendiri yang dimansuhkan sebagian agama terhadap agama yang lain, mana syariat yang lain, meskipun semuanya diturunkan daripada hadratnya, mana asal daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ada pun salah satu contoh perintah nasakh, ya, terdapat di dalam suratul Baqarah, ayat mana sahaja yang kami nasakh, ya, ma nansakh min ayatin au nunsiha, mana-mana ayat yang kami nasahkan, ya, na'ti bi khairin minha au misla, kami datangkan lebih baik ataupun seumpama. Habis. Hukum kiblat begitu juga zaman Nabi sendiri kan, menghadap kepada apa, Baitul Maqdis pun pusing balik, menghadap Kaabah balik. Itu hikmahnya, kita tidak menyembah arah, kita mengikut perintah. Kalau Tuhan kata pusing sana, pusing. Kata pusing sini, pusing. Bukan kita sembah arah, kita sembah Allah Ta'ala, mengikut apa yang telah ditetapkan oleh dia. Ada pun salah satu contoh tu ayat dalam surah Baqarah, mana saja yang kami nasahkan, ya, dan sesungguhnya jitukum bi ayatin, dan aku datangkan kepadamu dengan membawa satu tanda yang sangat jelas, mir rabbikum, daripada Tuhanmu, yang menunjukkan keesaannya dan kesemuanya datang darinya, sehingga setiap tanda yang ditampilkan seorang nabi sudah cukup untuk mengukuhkan kebenaran dan kenabiannya. Setelah semua tanda itu tampak, maka fattakullah, maka bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, ini dengan berjaga-jaga mengawasi, ya, segala perintahnya, menjunjung perintah dan meninggalkan larangan. Itu makna takwa. Ini berhati-hati dari murkanya. Jika kamu tidak mahu beriman setelah berbagai bukti yang jelas ditampakkan, dipaparkan kepadamu, dan taatilah, wa'ati'un, dan taatlah kepadaku dalam semua yang kubawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha memperbaiki dan maha mengurus keadaan dan keadaanmu adalah Rabbi wa Rabbukum. Allah Ta'ala itu ialah Tuhanku dan Tuhanmu. Dalam bab ketuhanan, kita tak boleh kata Tuhan lain itu Tuhan orang kafir lah.
Orang kafir pun Tuhan dia ialah Allah Ta'ala. Ya. Yang kita kata patung-patung tu Tuhan orang kafir, bermakna kita mengiktiraf. Kita iktiraf bahawa patung tu Tuhan. Kafir pula kita ni, wala'ayazubillah. Ya, wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kamu tu Tuhan yang satu. Sebab tidak ada bersifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Ada pun makanan itu lain. Ini makanan orang Islam yang halal, itu makanan orang kafir yang haram, bila sebab babi, bila sebab itu makanan yang dimakan oleh orang kafir. Itu maksud lain hukum. Kalau Tuhan tak boleh. Ya, Tuhan kita dan Tuhan segala sekalian alam adalah Allah SWT. Ya, kalau kita kata tu Tuhan, orang kafir soalan kita iktiraf, kecuali kalau dia kata ini Tuhan yang, ini benda yang dianggap Tuhan, itu lain. Kalau dianggap benda-benda tak sebenar, semua disangka je tu, jadikan Tuhan. Ya, patung-patung yang dijadikan sebagai Tuhan oleh orang kafir, itu lain. Tapi kalau kita tunjuk ni berhala ni Tuhan orang kafir, sebab kita mengaku lah. Kita mengaku maknanya kita dah sama dengan dia. Ya, kita tidak mengaku bahawa kita adalah berpegang dengan akidah yang satu. Tuhan kita, Tuhan dia semua sama je. Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kamu ialah Allah Ta'ala. Innallaha SWT Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kamu, dia telah memeliharaku secara sangat baik dengan anugerah dan kelembutannya, dan juga telah memeliharamu, memelihara kamu dengan mengutuskan kepadamu jika kamu mendengar apa yang kubawa dan kamu taati isinya. Ini fa'buduh, maka sembahlah dia agar kamu mengenalnya. Dan ketahuilah bahawasanya hazah ibadat dan iman, inilah dipanggil siratum mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Dinullah, agama Allah Ta'ala, jalan lurus yang terkandung dalamnya akidah, penyembahan, pembersihan, semua di dalam itu. Baik Islam ni dia pun tak, dia bersih. Islamun nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, sebab tidak dibenar masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Ya, bersih akidahnya, boleh kan dipandu dengan ilmu tauhid yang diambil daripada Quran. Bersih amalannya, kena dipandu oleh ilmu fiqh yang diambil daripada hadis-hadis sahih. Dan bersih qasad dia, itulah dalaman dia bersih, yang dipandu oleh Al-Quran, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, pembersihan dalaman. Maka tiga benda ni bersih, maka dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesediaan nikmat yang besar. Kalau dia kotorkan, maka dia akan disediakan azab yang besar yang tidak terperi dan besar. Maka inilah kata jalan yang lurus. Islam ni agama jalan yang lurus menuju keyakinan dan makrifah. Semua kemuncak dia di kepada makrifat akan Allah. Kamu harus menempuhnya dengan cara yang telah diperintahkan kepadamu. Dalam konteks amalan, kita kena ikut apa yang ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah diambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita pakai cara sendiri, tidak. Itu maknanya. Kemudian Allah SWT tempat meminta pertolongan. Dia adalah As-Samad, tempat tumpuan, tempat mengharap, iltija. Dia akan menghantarkan kamu ke tujuan yang ingin kamu capai. Mana yang menyampaikan hajat kita ialah dia. Yang mengurus, yang melulus hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuasa besar, dia memiliki segala-galanya. Oleh kerana itu, mohon rayu dari dia. Dan kita berakidah sebenarnya dia yang mengurus, bukan makhluk yang lain. Makhluk taraf dia adalah sama saja, adalah fakir, dhaif dengan Tuhan. Qala Allah Ta'ala falamma ahassa Isa minhumul kuffar,
Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Falamma ahassa Isa, maka tatkala Nabi Isa AS mengetahui, menyedari dan merasakan dengan cahaya kenabian, iaitu apa? Nurun nubuwah, cahaya kenabian yang dimilikinya. Minhumul kufrah, mana keingkaran mereka dan ketidakpedulian mereka terhadap mukjizat dan tanda-tandanya yang ditampakkan kepada mereka. Ya. Apa yang Nabi sedar, dia mengetahui al-kufrah, mana akan kekufuran tu. Minhum, di kalangan mereka. Maka bila dia menyedari sedemikian, berkatalah dia untuk mencari tahu sekaligus untuk menunjukkan kecintaannya kepada mereka dan juga menguji mereka sesuai dengan misi kenabian yang diembannya. Mana kenabian yang dibawa. Ini utuskan Allah Ta'ala, dipilih. Apa ucapan Nabi Isa alaihissalam? Kata Nabi Isa, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolongku dalam memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat ni? Siapa yang sanggup membantu aku untuk membawa manusia kepada Allah Ta'ala? Ya, maknanya semua para rasul dia ada pembantu dia. Kalau Rasulullah SAW dipanggil ashab ataupun sahabat-sahabat. Ya, kalau Nabi Isa dipanggil hawariyin, golongan hawariyun. Jadi Nabi Isa menyatakan, man ansari ilallah, siapa di kalangan kamu yang sanggup bersamaku, membantuku untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-hawariyuna, berkatalah para hawariyun, menjawab, maksudnya para sahabat tu hawariyun. Kata hawari apa? Sendiri merupakan nisbah dari kata al-hur, iaitulah yang berarti putih. Kemudian kata ini mencerminkan kejernihan dan akidah mereka dari segala bentuk noda kemunafikan dan penyimpangan, serta mencerminkan ketulusan batin mereka. Ini golongan hawari, ada 12 orang tu. Ya, apa kata dia? Nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Rasul, ya, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menolongmu sesuai kemampuan kami dalam menjalankan hukum-hukum Allah dan menegakkan perintah-perintahnya Ta'ala, kerana amanna billah, kami beriman kepada Allah yang telah mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab yang kemudiannya engkau sampaikan kepada kami. Jadi jawab oleh golongan hawariyun, nahnu ansarullah, nahnu ansarullah. Tuan-tuan dapat kat mana tu? Kat sijil mana dia tu? Nahnu ansarullah. Kat mana dia? Kalau parti, dalam parti Islam tadi yang ada, kat sijil parti Islam tadi nahnu ansarullah. Parti lain tak ada. Ya, tuan-tuan pergi tengok sijil parti siapa ada, parti banyak partinya kita. Balik tengok sijil tuan-tuan, ya, parti mana lagi tengok. Dalam parti Islam dia ada atas nahnu ansarullah. Bermakna siapa memegang sijil tu dia ikrar, kamilah pembantu agama Allah Ta'ala. Tu diambil daripada ayat ni. Bahawasanya kami sedia untuk membantu agama Allah. Sebab makna kerja membantu agama Allah Ta'ala kerja yang besar. Ini makna sautan daripada golongan hawari. Ya.
Betul dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Ala inna rahal islamu dairah padurul ma'al islam. Ala inna fikum umara'an ya'maluna li anfusihim ma la ya'maluna lakum. Fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Qalu maza nasna' ya Rasulullah? Qal kunu ka ashabi Isa ni. Nushiru bil manashir wa humilul 'alal khusyub. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fi maksiati au kama qala. Roda pusingan Islam itu akan berpusing, Nabi kata. Sekali Islam naik ke atas, sekali dia jatuh ke bawah. Sekali dia naik, sekali jatuh. Ya, bila umat Islam tahu tanggungjawab dia memperjuangkan agama Allah dengan ikhlas, maka Tuhan beri kemenangan naik ke atas. Bila umat Islam leka dengan dunia balik, mabuk dengan pangkat jawatan, pum, terjun bawah balik. Bila sedar balik, naik balik. Begitulah dia akan pusing. Maka dalam pusingan ini, umat Islam naik ke bawah, kamu tetap kena dengan Islam. Jatuh bangun dengan Islam, jangan lari. Kamu lari dengan Islam, habis kamu rosak dunia akhirat. Itu maksudnya. Ya, dan ingatlah ada di kalangan pemimpin-pemimpin kamu yang mana dia beramal, dia bertindak untuk kepentingan kroni-kroni dia. Itu Nabi sebut tu. Ya, ya'maluna lahum la, mana bukan untuk anfusikum, untuk diri kamu dah. Mana ada korupsi yang teruk di kalangan pemimpin-pemimpin. Secara umum Nabi sebut satu dunia perangai macam tu kan. Ya, bila mereka meninggalkan Islam jadi rosak. Maka apa kamu nak buat? Ya, sahabat tanya, maza mereka ni bila dia memimpin gitu, kamu taat kepada dia, adallukum, dia sesatkan kamu. Kamu lawan dia, dia bunuh kamu. Ya, itu Rasulullah jelaskan 1400 tahun lebih. Akan ada muka pemimpin ni macam ni. Ya, kamu ikut dia, dia sesatkan kamu dari jalan Allah. Kamu lawan dia, dia bunuh kamu. Maka sahabat kata, maza nasna ya Rasulullah, kami nak buat macam mana bertembung macam ni? Rasulullah kata, kunu ka ashabi Isa ni. Kamu kena tiru, kena ikut macam mana pengikut Nabi Isa ni, golongan Hawariyin. Ya, nusyiru bil manashir, akhirnya kepala mereka digaji dengan kepala. Sebab mempertahankan agama Allah, ditangkap, digaji kepala. Tuan-tuan balik ambil censo macam mana rasa? Balik ambil gaji tergip macam mana? Dahsyat, tabelah dua. Wa humilul 'alal khusyub, dan jasad mereka yang digaji itu dipalang atas batang-batang kayu itu biar ditahwif untuk menakutkan orang lain. Mana jangan kamu beriman dengan Allah, jangan ikut Islam. Kau ikut Islam, aku salib kau macam ni. Dah berlaku dulu tuan. Ya, apa kata Rasulullah SAW dalam depan? Ini kata yang paling besar kita kena pegang ni. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fi maksiati. Kamu mati kena mempertahankan agama Allah, lebih baik daripada kamu hidup menderhaka wa ta'ala. Itu nokta akhir Nabi. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fi maksiati, lebih baik daripada kamu hidup dalam kamu melakukan maksiat mungkar dengan Allah. Mana yang buruk dia, kamu akan terima di akhirat neraka yang menunggu kamu. Itu maksudnya. Itu slogan yang besar diberikan oleh baginda SAW. Ya. Dalam perubatan berlaku ini kan. Seorang ni contoh dia berubat kan. Dia berpuluh tahun tak baik-baik. Kan contohnya. Macam-macam tukang ubat, duit dah pergi berpuluh ribu habis. Akhir seorang pergi, mari kita pergi jumpa Tok Jakun. Tahu Jakun? Sakai, pakai ubat cara batin yang menyesatkan, pakai hantu macam-macam. Ni kan apa? Ni usaha. Pandai pula dia nipu kawan. Pergilah kawan tu. Dia pun pakai lah ilmu jahiliah dia, setan macam-macam. Maka Allah Ta'ala uji pula, Allah Ta'ala beri baik tu. Dia beriman dengan benda tu. Habis. Ya. Kalau dia tak berubat, dia mati misalnya, tapi dia mati, sanggup mati, dia kata tak, saya tak sanggup berubat cara ni, biar saya mati minta apa. Itu maksud dia, mautatun fi ta'atillah, biar kita mati kena mempertahankan akidah tauhid daripada kita hidup tapi sesat dan syirik dengan Tuhan. Buat apa? Contohnya. Dan begitulah contoh yang lain. Bila bertembung kita dengan Allah Ta'ala, urusan kita, jangan tinggal ya benda yang besar, itulah akidah. Dia tinggal lebih hendak. Jadi golongan Hawariyin atau dipanggil Hawariyun ni diabadikan cerita dia oleh Al-Quran. Dan apa lepas dia menyambut panggilan Nabi Isa, nahnu ansarullah, kamilah pembantu agama Allah. Itu maksudnya ya, besar tu. Allah washhad bi anna muslimun. Dan seterusnya adalah menyatakan ucapan mereka, iaitu mereka menyaksi dan saksikanlah wahai penyeru segenap makhluk,
ke arah kebenaran, agar kami dapat menghadapi hari ditunjukkannya amal di hadapan yang maha raja dan maha kuasa, iaitulah bi anna, bahwasanya sesungguhnya kami dengan keimanan dan keikhlasan kami di dalamnya, iaitulah muslimun, adalah orang-orang yang berserah diri. Aslama yuslimu, islaman dengan makna penyerahan diri. Kita serah, bila kita mengaku kita muslim, maknanya kita dah serah diri kita terus kepada Ta'ala. Apa Tuhan nak kita ikut, apa dia larang kita tinggal, itu mana serah. Tapi kalau dia mengaku muslim, Tuhan suruh dia lawan, Tuhan suruh dia tak buat, yang Tuhan larang pula dia buat, itu bukan muslim yang sebenar. Muslim adalah serah, dia serah diri, no comment, itu maksudnya. Yang tunduk dan patuh kepada apa yang engkau bawa dari Tuhan kami, untuk memperbaiki keadaan kami. Ketika mereka mengaku beriman kepada Allah Ta'ala dan menyatakan ayatullah siap menolong Rasulnya, siap sedia yang bertugas menyampaikan hukum-hukumnya, hukum Allah Ta'ala, dan mereka bersaksi atas keimanan dan keislaman mereka, maka lalu bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan sir yang ikhlas. Mereka berkata apa? Rabbana. Itu dia punya apa? Ucapan keluar daripada sir yang bersih. Amanna bima anzaltah. Wahai Tuhan kami, kami beriman dengan barang apa yang Engkau turunkan. Wattaba'na rasul, dan kami ikut akan rasul. Faktubna ma'asyahidin, maka minta Allah senaraikan kita dalam golongan orang yang makna menjadi saksi, yang tidak melihat kepada apa di dalam wujud semesta selain matahari, zat Allah Ta'ala dan tajallimu. Maknanya memandang akan hakikat yang sebenar, ialah wujudan kebesaran Allah, dan bersandar serta berusaha dan bekerja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ucapan dia, Rabbana amanna bima anzaltah, ila akhir ayat. Sadaqallahu alaihi wasallam.